Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama sekali kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi, dan mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita keselamatan daripada segala bala dan bencana, daripada segala wabak dan daripada segala azab di dunia dan akhirat, dan memberikan kepada kita iman dan taqwa, dan mematikan kita dalam husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka pengajian pada kali yang lepas kita sedang membicarakan yang berkenaan dengan istinja dan juga syarat-syarat menggunakan batu. Jadi kita telah faham 8 yang isyarat menggunakan batu seperti mana dalam kitab ini Safinatun Najah. Maka batu ini seperti mana kita mengatakan ia dikiaskan kepada benda-benda yang lain yang fungsinya seperti batu, dan seperti mana kita yakni menggunakan daripada tisu dan juga benda-benda yang lain pada zaman ini. Maka batu ini dia tidak menghilangkan najis. Ini ada perkara yang saya mungkin terlupa nak cakap. Batu ini pada hakikatnya dia tidak menghilangkan najis. Dia tidak menghilangkan najis. Cuma yang ini dia menghilangkan ainnya najis. Dia menghilangkan ain. Ini apa maksud ain? Itu sebab kita dalam syarat menggunakan batu, selagi mana tempat itu sudah bersih, maka sah ini istinja. Tempat itu sudah bersih, maka sah ini istinja, walaupun bekas najis masih ada. Bagaimana kita mengatakan sah istinja walaupun yang ini bekas najis ini masih ada? Ini kita mengatakan dimaafkan. Jadi ada perkara dalam ilmu fiqh, najis tapi dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Ini bukan semua jenis yang ini najis tidak sah kita melakukan salat dengannya. Banyak najis dimaafkan pada hakikat, seperti najis seperti darah dan sebagainya. Ini semua akan datang. Ada jenis najis yang walaupun ia najis akan tapi dimaafkan. Daripadanya adalah tempat istinja bagi orang yang menggunakan batu ataupun tisu. Sebab ada orang yang mungkin dia kalau menggunakan logik, dia mengatakan kalau saya gunakan batu ataupun tisu, bau masih ada, rasa masih ada, macam mana yang ini boleh sah ini salat? Ini kita mengatakan dimaafkan. Kita mengatakan ini adalah najis yang dimaafkan. Manakala kalau kita menggunakan air, baru kita mengatakan air tersebut bekasnya sudah yakni hilang. Bekasnya ini sudah hilang. Itu sebab disunatkan kita menggunakan batu dengan air. Batu menghilangkan ain, manakala air menghilangkan bekas. Nah, sekarang ini insya-Allah taala kita akan masuk ini kepada babul wudu. Akhir sekali kita membicarakan yang ini berkenaan yang ini dengan tidak diwajibkan melakukan istinja kalau sekiranya najis yang keluar itu tidak ada basahan yang ini padanya. Ini akhir sekali. Walaupun yang ini yang keluar itu adalah nadir, seperti yang ini ulat. Kalau sekiranya dia tidak membawa kebasahan kepada yang ini kemaluan, ini adalah pendapat yang adhar, maka tidak diwajibkan istinja. Jadi maksudnya di sini Al-Imam Nawawi ini sedang mengatakan bukan semua jenis benda yang keluar daripada kemaluan diwajibkan kita melakukan istinja. Kita kena lihat sama ada dia ada basahan ataupun tidak ada basahan. Sekarang ini kita akan masuk ini kepada ini babul wudu. Maka perkataan ini al-wudu, kita ada yakni bi dhammil waw. Yani kita ada wudu dan kita ada wudu. Kita ada wudu ini dan kita ada wudu. Ini bezanya adalah wudu ini bila kita mengatakan dalam segi bahasa dia adalah dalam segi bahasa kita mengatakan dia daripada wada'ah. Yani wada'ah ini seperti kita mengatakan sesuatu yang bercahaya daripada wada'ah. Maka wudu insya-Allah nanti kita akan bicarakan definisi ini dalam segi istilah, tapi dalam segi bahasa ini daripada perkataan wada'ah. Selepas itu kita ada lagi satu perkara namanya wudu. Wudu adalah benda yang digunakan untuk wudu. Seperti air. Air ini adalah wudu. Yang ini maksudnya kita menggunakannya untuk yang ini wudu. Dan begitu juga wudu itu juga digunakan sebagai air yang digunakan untuk membasuh tangan. Air yang digunakan ini untuk yang ini
basuh ini tangan. Jadi kita ada beza di antara wudu ini dengan wudu. Itu sebab kita ada hadis Nabi SAW, para sahabat berlumba-lumba untuk mengambil wudunya. Untuk mengambil ini wudunya. Yani wudu ini maksudnya air ini untuk Nabi SAW ini wudu. Yani ada sahabat ini berkhidmat kepada Nabi SAW, yang dia mengatakan, aku siapkan wudu Nabi SAW. Jadi kita bila baca hadis kita faham maksudnya dia siapkan air ini untuk yang ini wudu. Maka dalam segi yang ini bahasa, perkataan yang ini wudu juga wada'a, daripada wada'a juga membawa makna nadhafah. Jadi kita ada nadhafah dengan wada'a. Kita ada perkataan nadhafah. Nadhafah yang ini adalah yang ini kebersihan. Maka dalam segi bahasa dia adalah perbuatan, yakni perbuatan yang mana yakni dengannya dia mengatakan huwal fi'lu alladhi yajri fi a'dha'in makhsusatin biisti'malil ma' muftatihan biniyati. Yani dia adalah perbuatan yang kita yang ini membasuh sebahagian daripada anggota dengan menggunakan air yang disertakan dengan niat. Ala kulli hal. Yang ini dia adalah perbuatan yang ini membasuh sebahagian daripada anggota badan yang disertakan dengan niat. Maka berkenaan dengan wudu ini, dia bukan khusus bagi umat Nabi SAW. Semua nabi-nabi yang ini mengambil wudu. Semua nabi-nabi daripada Nabi Adam AS hingga Nabi SAW, kesemua mereka yang ini melakukan wudu. Ini berdasarkan dengan hadis yang mana Nabi SAW mengatakan, hadza wudu'i wa wudu'u anbiya qabli, atau kama qala SAW, yang ini selepas dia mengambil wudu dia mengatakan sedemikian. Jadi dia bukan satu khususiat bagi umat Nabi SAW, tetapi yang menjadi khususiat adalah berkenaan dengan tahjil, berkenaan ini dengan ghurran muhajjalin. Ada hadis Nabi mengatakan, tub'atsu ummati ghurran muhajjalin, yakni umatku dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan muka mereka dan tangan dan kaki mereka bercahaya. Ini adalah khusus bagi umat Nabi SAW. Yakni pada hari kiamat Nabi SAW kenal umat. Bagaimana Nabi SAW ini kenal umat dia? Ada sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ramai orang nanti, macam mana kamu akan kenal kami? Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan kenal dengan melihat kepada kamu. Yakni umatku muka mereka bercahaya, dan juga kaki dan tangan. Kaki dan tangan juga ini bercahaya. Apa sebabnya? Min asaril wudu. Disebabkan yang ini dengan bekas yang daripada wudu. Itu sebab ulama kita mengatakan disunatkan yang ini kita melebihkan bekas ni. Nanti insyaAllah bila kita masuk ini kepada sunnahnya, kita akan membicarakan yang ini dengan terperinci insyaAllah ta'ala. Maka berkata Imam Nawawi, ini babul wudu. Dan selepas itu ini beliau mengatakan farduhu sittatun. Mungkin antum siapa boleh nak baca hari ni? Babul wudu farduhu sittatun. Ahaduhuma niyatul raf'i hadatsin aw istibahatil muftaqarin ila tuhrin aw ada'i fardil wudu'i. ومن دام حدثه فمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على صحيح فيهما. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على صحيح. Maka pertama sekali Imam Nawawi ini mengatakan farduhu sittatun. Yani dia mulakan dengan membicarakan yang ini tentang kefarduan wudu. Yani maksudnya rukun wudu. Biasa kita mengatakan ini rukun wudu. Maka ini secara umum dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita ditanya ini rukun wudu ada berapa, kita lihat dalam kitab Safinatun Najah, dalam kitab Muqaddimah Al-Ghamiyah, semua sama. Yakni rukun wudu ini kita ada 6 perkara. Dan para ulama kita seperti Al-Imam Syafi'i kembali ini kepada ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka daripada ayat ini dikeluarkan 6 rukun. Pertama sekali adalah rukun niat. Sebab Allah mengatakan idza qumtum ila shalah, yakni idza aradtum, kalau sekiranya kamu niat untuk melakukan salat. Ditafsirkan begitu.
Jadi maksudnya di sini yang ni ada rukun niat. Apabila yang ni kamu yang ni mahu yang ni melakukan, apabila kamu yang ni mahu yang ni melakukan salat. Sebab kita tidak boleh tafsirkan ayat ini idza qumtum, yang ni maksudnya kamu sudah melakukan salat, maka basuhlah muka kamu. Yang ni bagaimana? Yang ni kamu salat tapi kamu belum basuh muka. Tak sah ini salat. Yang ni maksudnya di sini adalah apabila kamu nak melakukan salat, maka basuhlah muka-muka kamu. Idza qumtum. Yang ni maksudnya di sini ada niat. Dan juga berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Walaupun kita ada khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, sebab mazhab Hanafi mengatakan niat bukan rukun. Yakni tidak diwajibkan niat, hatta kalau tak niat sah ini wudu dalam mazhab Hanafi. Dan khilaf mereka adalah dalam hadis ini, memahami hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam Syafi'i ini dia mengatakan innamal a'malu binniyat, takdirnya adalah innama sihhatul a'mali binniyah. Manakala Imam Abu Hanifah mengatakan innama kamalul a'mali binniyah. Nampak tak bezanya? Takdir, beza dalam segi takdir. Bagaimana kita faham ini hadis innamal a'malu binniyat? Ada sesuatu yang tidak disebut. Apakah perkara yang tidak disebut di sini? Ada khilaf. Al-Imam Syafi'i mengatakan sihhatul a'mal. Yakni Nabi mengatakan sesungguhnya sahnya amalan bergantung kepada niat. Manakala Imam Abu Hanifah mengatakan sesungguhnya kesempurnaan amalan bergantung kepada niat. Maka dalam mazhab Al-Imam Syafi'i tidak sah ini niat kalau tidak sah wudu kalau tidak ada niat. Manakala Al-Imam Abu Hanifah mengatakan sah yakni wudu kalau sekiranya seorang tak ada niat. Ini maksudnya dia basuh muka, dia basuh tangan tapi tak niat wudu yakni. Dia basuh muka, dia basuh tangan, sapu kepala, dia basuh kaki. Selepas itu ini dia salat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah yakni sah. Apa sebabnya? Sebab dia mengatakan wudu ini dia bukan maksud. Sebab dia, kenapa kita mengambil wudu? Kita mengambil wudu untuk melakukan solat, maka solat adalah maksud. Wudu ini syarat saja. Jadi apa yang wajib dalam niat adalah maksud, melaksanakan maksud dalam ibadah, iaitu ini melakukan solat. Dan juga mereka mengatakan hadis Nabi SAW seperti innamal a'malu binniyat. Maka kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita tidak ada khilaf ini berkenaan dengan melakukan niat. Cuma saya nak kongsi yang ini sedikit, ada disebutkan yang ini oleh, ini mungkin antum boleh bahas ya. Antum boleh bahas. Yang ini Syekh Taha ada mengatakan sesuatu yang pada hakikatnya saya baru pertama kali mendengarnya. Dia mengatakan ada kaul yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan cukup yakni kita niat satu kali seumur hidup yang kita akan melaksanakan ketaatan kepada Allah, sebab jenis ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita niat yakni satu kali dalam hidup kita, maka segala ini amal ibadat termasuk dalam niat tersebut. Dan dia mengatakan Habib Hasan Asy'atiri suka kepada pendapat ini dan banyak kali membicarakan tentangnya. Aku lihat. Maka ia memudahkan orang yang was-was. Yang ni ada orang yang was-was solat kan, dia takbir 10 kali misalnya. Takbir 15 kali, 20 kali baru dia masuk. Jadi ini adalah daripada pendapat ini yang boleh membantu orang yang was-was. Dan yang menyebut ini pendapat ini adalah Al-Imam Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubra. Kalau antum ada kitab dia cari yang ni mana yang ni qaul ini, apa dia mengatakan. Dan dikatakan dia dapat ini daripada riwayat ini Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini daripada perkara yang mana kita boleh memudahkan orang. Cuma kita nak cari ini pendapat ini supaya ini kita, kalau orang menanyakan kepada kita misalnya kita tahu ini di mana. Tetapi ala kulli hal ini mungkin ini pendapat ini yang jarang-jarang ini kita mendengarnya. Jadi pertama sekali adalah niat. Maka bagaimana yang kita melakukan niat ini di dalam wudu? Maka wudu seperti mana kita mengatakan kita ada niat yang dikenali sebagai niat mengangkat hadas. Yani bila kita mengambil wudu, sebelum ini kita mengambil wudu kita ada hadas. Jadi ulama kita bila cakap pasal niat wudu ini, mereka pertama sekali membicarakan tentang hadas. Ini kita dah membicarakan sebelum ini. Yani hadas ini dia adalah sesuatu perkara yang maknawi. Dia adalah satu keadaan maknawi. Maknawi ini sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kita punya panca indera, tetapi dia wujud. Sesuatu perkara yang maknawi yang wujud ini pada seseorang. Maka apabila kita mengambil wudu, ia diangkat. Apabila kita mengambil wudu, apabila kita mandi hadas besar,
maka hadas ini diangkat daripada kita. Jadi kita mengatakan niat bagi wudu adalah untuk mengangkat ini hadas ini. Jadi muka kita ada hadas, tangan kita ada hadas, kepala kita ada hadas, kaki kita ada hadas. Bagaimana kita nak mengangkat? Jadi itu sebab daripada cara yang kita niat adalah yang ini kita niat yang ini mengangkat. Kita niat yang ini mengangkat yang ini hadas. Niat yang ini mengangkat yang ini hadas. Jadi penulis ini mengatakan ahaduha niyatu raf'i hadatsin. Pertama sekali adalah niat yang ini mengangkat. Niat yang ini mengangkat yang ini hadas. Ataupun dia mengatakan au niyatu istibahatin au niyatu istibahati muftakirin ila tuhrin. Jadi sama ada kita mengatakan saja kita mengangkat yang ini hadas kecil, ataupun yang ini kita mengatakan saja aku niat at-tahara lis-salah sebagai misal. Yang ini maksudnya kita niat dengan sesuatu yang ini perbuatan yang memerlukan kepada wudu. Yang ini perbuatan yang memerlukan kepada wudu ini seperti apa? Seperti solat, seperti tawaf. Satu orang ini kalau niat, ini saya niat yang ini bersuci kerana solat. Saya niat yang ini bersuci kerana tawaf. Saya niat yang ini bersuci untuk mengangkat Al-Quran. Sah ke tidak niat seperti ini? Niat seperti ini sah. Apa sebabnya? Sebab kita tidak boleh melakukannya tanpa wudu. Jadi kita niat dengan sesuatu amalan yang diwajibkan kita ada wudu untuk melaksanakannya. Jadi sama ada kita mengatakan nawaitu raf'al hadath al-asrar lillahi ta'ala, ataupun kita mengatakan nawaitu taharata lis-salah, nawaitu taharata li hamlil mushaf, nawaitu taharata li tawaf, ataupun kita mengatakan nawaitul wudu, ataupun nawaitu fardal wudu, ataupun nawaitu ada'a fardil wudu. Tiga-tiga boleh. Nawaitul wudu, nawaitu ada'al wudu, dengan nawaitu ada'a fardil wudu. Tapi yang paling baik sekali adalah nawaitu ada'a fardil wudu. Yang ini kita sebut ini kefarduan ini wudu. Begitu juga. Jadi ini adalah daripada cara yang ini kita niat. Selepas itu kita ada niat yang dikenali sebagai niat ini istibahatus salat. Ini seperti mana akan disebutkan selepas ini. Dia mengatakan wa man dama hadatsu. Sebelum ini kita masuk kepada masalah yang ini istibahatus salat. Penulis ini mengatakan au niyatu ada'i fardil wudu. Dan ini seperti mana saya mengatakan tadi ya. Jadi kita ada niat istibaha muftakir ila tuhrin. Maksud istibaha di sini bukan maksud istibaha yang bagi mustahadah ya. Yang istibaha yang dimaksudnya di sini adalah membolehkan. Yang ini penulis ini mengatakan sama ada kita mengatakan nawaitu raf'al hadas ataupun nawaitu taharata lis-salah. Ini yang dimaksudkan dengan muftakir ila tuhrin. Boleh faham insya-Allah. Untuk kena lihat ini ibarat di sini ya. Dia mengatakan au niyatu istibahati muftakirin. Istibahati muftakirin. Yakni maksudnya niat dengan yang ini sesuatu yang memerlukan wudu. Niat yang ini dengan sesuatu yang memerlukan wudu yang boleh membolehkan. Yang boleh membolehkan apa kita mengatakan yakni melaksanakannya dengan wudu. Seperti yang ini solat ini dan tawaf. Seperti mana kita mengatakan. Sekarang saya mengatakan misalnya nawaitu at-taharata lis-salah. Apa maksud muftakir ini di sini? Muftakir memerlukan. Taib, salat memerlukan kepada wudu. Ini kita maksudkan muftakir. Muftakir ila tuhrin. Salat ini memerlukan kepada kesucian. Kalau tak ini salat tidak sah. Jadi kalau kita niat nawaitu taharata lis-salah, sah wudu. Tapi kalau kita niat nawaitu taharata li qiraatil Quran, tidak sah wudu. Apa bezanya? Nawaitu taharata lis-salah dengan nawaitu taharata li qiraatil Quran. Kenapa kita mengatakan nawaitu taharata lis-salah sah? Nawaitu taharata li qiraatil Quran tidak sah wudu. Sebab membaca Al-Quran memerlukan wudu ke tidak memerlukan wudu? Tidak memerlukan wudu. Itu sebab ini ia tidak sah. Jadi kita mesti niat dan kaitkannya dengan sesuatu yang memerlukan kepada tahur. Ini yang dimaksudkan muftakirin ila tahur. Kalau tak ini niat tersebut ini tidak sah.
Ini adalah jenis yang kedua niat. Jadi jenis yang pertama raful hadas. Tidak ada masalah raful hadas. Jenis yang kedua niat adalah apa saja yang muftakir ila tahrin, seperti solat dan tawaf dan sebagainya. Niat ini yang ketiga adalah ada fardhil wudu. Satu orang mengatakan nawaitu ada fardhil wudu. Ini yang biasa digalakkan. Nawaitu ada fardhil wudu. Ataupun nawaitul wudu, ataupun nawaitu ada al wudu. Pun niat ni boleh. Jadi ini adalah daripada jenis-jenis cara atau kita niat yang sah ini dalam wudu. Dan masa yang ni kita melakukan dari niat tersebut adalah apabila air sampai yang ni kepada muka. Kenapa yang ni air sampai kepada muka? Ada siapa-siapa boleh syarahkan? Siapa tahu? Kenapa dalam mazhab Syafi'i mesti ada apa? Dalam bahasa Arab ini kita panggil iktiran. Mesti ada iktiran. Apa sebabnya? Kalau satu orang itu belum basuh muka dia niat, nawaitu ada fardhil wudu, selepas itu dia basuh muka, sah ke tidak wudunya? Macam mana? Kenapa tidak sah? Kena apa? Bersamaan dengan yang fardu. Dia kena bersamaan. Tamam, dia kena bersamaan. Tetapi kenapa yang ni dia kena bersamaan? Ada siapa-siapa tahu? Sama juga dalam solat ini dia mesti bersamaan. Betul ke tidak? Bila kita niat dalam solat, bila kita takbir. Jadi mazhab Syafi'i agak syadid sikit dalam masalah ini. Berbeza dengan 3 mazhab yang lain. 3 mazhab yang lain mereka tidak syadid dalam masalah ini. Bukan syadid maksudnya, mereka tidak menekankan sehingga kan kita mengatakan satu orang kalau niat sebelum takbir tak sah solat ni. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan mesti ada iktiran. Kita membezakan di antara yang ni azam ini dengan niat. Jadi khilaf ini dalam segi lurah, dalam segi bahasa. Bila kita mengatakan niat, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, maka al-Imam Syafi'i mengatakan apa takrif ini niat? Sebab kalau kita mengatakan niat, tak, kita dalam niat ini ada macam-macam jenis. Nampak tak? Satu orang ini terlintas fikirannya nak pergi ke pasar. Terlintas fikiran. Ini dalam bahasa Arab ini kita panggil apa? Astagfirullahalazim. Khatir ini kita ada khatir ini satu. Ini ada hadisun nafs. Kita ada hadisun nafs. Terlintas dalam fikiran. Selepas itu jadi khatir. Khatir ini dia sesuatu yang datang ini selepas hadisun nafs. Yang ini pertama sekali kita terlintas dalam fikiran. Selepas itu kita memikir sekejap. Ini jadi khatir. Selepas itu datang ke azam. Kita nak melakukan ini. Jadi khatir ini dia adalah ponderance. Sama ada nak buat ke tak nak buat. Pertama sekali ini dia terlintas dalam fikiran. Satu orang nak pergi ke pasar. Selepas itu dia fikir, aku ni nak pergi ke pasar ke tak nak pergi ke pasar. Selepas itu dia meletakkan keazaman. Ini jadi azam. Yang ni dia membuat keputusan untuk pergi ke pasar. Dan betul-betul dia pergi ke pasar. Jadi bila dia betul-betul pergi ke pasar, dia telah mengiringi niat yang pergi ke pasar, keazaman dengan perbuatan. Maka al-Imam Syafi'i yang mengatakan niat ini definisi ni adalah qasdul fi'li, aniyatu al-qasdu muqtarinun bil fi'li. Niat ini dia adalah al-qasd. Al-qasd ini untuk kita melakukan ini sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Jadi dia mesti diiringi dengan perbuatan. Itu sebab kita lihat perkara ini dalam mazhab Syafi'i dalam semua bab. Dalam bab wudu kita membicarakan tentang iktiran, dalam bab salat kita membicarakan tentang iktiran. Hampir ini semua ini bab dalam ilmu fiqh. Bila kita membicarakan ini tentang niat, ini mesti ada iktiran. Sebabnya adalah definisi an-niyah. Apa beza niat dengan azam? Al-azam adalah al-qasdu bidunil fi'l. Satu orang ini berazam nak melakukan solat, ni azam. Dia nak pergi ke masjid, misalnya dia nak solat zuhur, tapi dia masih kat rumah. Ni adalah keazaman. Tetapi dia belum lagi solat.
Jadi bila dia niat, dia mesti ada perbuatan solat. Itu sebab kita dalam mazhab kita mengatakan nak kena takbir dulu baru niat. Sebab ada perbuatan solat. Perbuatan solat yang pertama adalah takbir. Sama juga dengan wudu. Perbuatan yang pertama dalam wudu adalah membasuh muka, maka wajib iktiran. Jadi bila kita niat, apabila air ini kena ini kepada muka, boleh insya-Allah. Benda ini zaman sekarang kita dah tahu ini semua. Sebab orang yang ni hari ni ada syak dalam mazhab Syafi'i. Betul tak? Hari ni semua orang yang ditanya mana dalil kunut, kenapa baca kunut, kenapa kenapa perempuan dengan lelaki bersentuhan ini, kenapa ini kenapa batal? Kan ada hadis Nabi SAW ini tak batal. Nampak tak? Sebab ini kita hidup dalam keadaan yang kucak-kacir sekarang. Dan orang pun dah tak mau pegang mazhab Syafi'i. Kenapa yang ni buat apa nak pegang yang ni pendapat yang muktamad? Ada pendapat-pendapat yang lain. Ada fatwa daripada Syekh Fulan bin Fulan. Kenapa yang ni? Nampak tak? Jadi akhirnya ini apa yang akan menjadi, saya lihat, kita tidak ada ukuran yang ni dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang ni semua yang ni boleh pilih apa saja pendapat yang ni dia nak. Maka ini boleh menyebabkan ini musibah. Antum boleh baca kitab ini Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti tulis satu kitab 20 tahun yang lalu ataupun 30 tahun yang lalu. Nama kitab adalah Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syariat Al-Islamiyah. Yang ini tidak berpegang kepada madhab adalah bid'ah yang paling bahaya, yang threatening syariat ini Islam. Sebab ini dia boleh menghancurkan ini ilmu fiqh. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak belajar mazhab kita ini dengan betul, dan kita pun ikut arus, boleh juga yang ini semua boleh ijtihad, dan boleh yang ini ambil qaul ini, hatta qaul ini dhaif yang tidak diamalkan. Okey, tak apa, yang ini kita ajar kepada orang awam. Kita mengajarkan kepada orang awam yang ini bolehlah pilih yang ini apa saja ini. Maka jadi yang ini orang akan jadi keliru. Kita akan menambahkan kekeliruan dalam masyarakat. Ini bukan kita menambahkan kefahaman, bahkan ini kita boleh menambahkan kekeliruan yang boleh ini menyebabkan ini kepada masalah yang besar. Jadi itu sebab hari ini bila belajar fikih, kita terpaksa yang ini membicarakan yang ini tentang kenapa yang ini dalam mazhab Syafi'i begini, kenapa yang ini apa dalilnya dan sebagainya, supaya kita tidak keliru. Baik, kita teruskan. Maka seterusnya ini beliau mengatakan wa man dama hadatsuhu. Ini sekarang kita membicarakan ini tentang orang yang daimul hadas. Daimul hadas ini ada banyak. Biasa dalam kitab fikih kita dengar dua, betul tak? Salasil baul, istihadah. Salasil baul dengan yang istihadah. Yani maksudnya di sini daimul hadas ini maksudnya dia tidak boleh kawal dari dia punya hadas, sentiasa dalam keadaan hadas. Sama ada dia tak boleh tahan kencing, ataupun wanita yang keluar darah, yang ini bukan darah haid tapi darah ini istihadah. Dan begitu juga kita salisul mani, kita ada berkenaan dengan angin. Orang ini yang tidak boleh tahan buang angin, ini juga ini termasuk dalam perkara ini. Dan sekarang ada wanita-wanita menandakan berkenaan dengan angin yang keluar daripada faraj. Ini juga ini daripada masalah daimul hadas. Jadi dia bukan sahaja salasil baul dengan istihadah, tetapi salasil madhi, begitu juga dengan angin sama ada keluar daripada dubur ataupun daripada kubul ini bagi wanita. Maka di sini penulis ini mengatakan barang siapa yang hadasnya sentiasa, dan dia memberikan misal ka mustahadatin, seperti ini wanita yang istihadah. Ini maksud istihadah adalah dia melihat darah lebih daripada 15 hari. Ini kita dalam mazhab Syafi'i, darah yang ini kalau dilihat kurang daripada 15 hari itu adalah haid. Sebab yang paling maksimum 15 hari. Apa-apa yang lebih daripada 15 hari baru kita membicarakan tentang darah istihadah. Begitu juga dengan salisil baul, kafahu niyatul istibaha. Jadi dia tidak boleh niat nawaitu raf'al hadas. Apa sebabnya? Sebab hadasnya tidak boleh terangkat. Macam mana dia niat mengangkat hadas sedangkan hadasnya tidak terangkat? Ada contradiction. Itu sebab tidak sah niat raf'al hadas bagi orang yang daimul hadas. Boleh insya-Allah. Jadi cara yang ini dia melakukan niat adalah nawaitu istibahata fardhis salah. Kalau dia nak melakukan salat, ini dia niat nawaitu yani istibaha. Nawaitu istibaha, yakni memperbolehkan. Sebab ini dia tidak boleh niat
mengangkat yakni hadas, tapi dia niat yakni memperbolehkan amalan yang memerlukan yakni kepada wudu, seperti salat ataupun istibahah yakni as-salat, seperti salat sunat dan sebagainya. Duna raf'i. Di sini Al-Imam Nawawi mengatakan dia tidak boleh niat rafa', yakni mengangkat, sebab dia tidak mengangkat hadas, sebab hadasnya sentiasa. Wanita dalam keadaan istihadah, darah boleh keluar bila-bila masa. Salasil baul, air kencing yang boleh keluar bila-bila masa. Maka dia niat yakni istibahata fardhis salah. Ala sahihi fihima, mengikut yakni as-sahih. Maka as-sahih yakni muqabil ala dhaif, betul ke tidak? Jadi kita tidak boleh mengamalkannya. Ini adalah yakni berdasarkan dengan dalil yang kuat. Dan dia mengatakan yakni ikut yakni pendapat yakni as-sahih fihima. Yakni fihima yakni balik yakni kepada dua perkara. Pertama sekali adalah kafahu niyatul istibaha. Ini adalah ala sahih. Duna raf'i ala sahih. Jadi ada dua ala sahih. Boleh faham insya-Allah? Jadi Al-Imam Nawawi ini sekarang dia mengatakan bagi orang yang daimul hadas diwajibkan ke atasnya niat istibahah ala sahih. Ala sahih. Yani maksudnya muqabil mengatakan kalau tak perlu pun tak apa. Kalau tak niat istibahah ini pun sah. Tapi ini pendapat yang dhaif. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah tidak dibolehkan yakni dia mengangkat tidak dibolehkan yakni dia niat yakni mengangkat yakni hadas ala sahih. Boleh insya-Allah. Maka muqabil ini antum boleh tulis ya. Muqabil ini saya cuma cakap dia muqabil yakni bagi pendapat ini. Muqabil yakni bagi pendapat ini agak pelik sikit. Dia mengatakan kita nak kena combine kedua-duanya. Yakni kalau seseorang itu dia nak menggunakan raf al-hadas, dia nak kena menggunakan lafaz istibahah. Yakni maksudnya dia mengatakan nawaitu istibahata raf'il hadas. Ini boleh. Jadi dia kena combine. Ini qaul muqabil yang mengatakan sedemikian. Ini seperti mana Al-Imam Mahali mengatakan. Jadi dia nak kena combine. Tahu combine intention. Dia nak kena combine kedua-duanya. Yang ni rafa' dengan istibahah. Jadi dia tak boleh satu. Dia tak boleh yang ni rafa' sahaja. Dan dia tidak boleh istibahah sahaja. Tapi dia kena rafa' dan istibahah. Ini adalah qaul muqabil. Muqabil apa? Muqabil sahih. Boleh faham insya-Allah? Taib. Selepas itu ini beliau mengatakan wa man nawa tabarrudan ma'aniyatin mu'tabarah. Yakni barang siapa yang ni mengambil wudu dia niat tabarrud. Apa yang dimaksud tabarrud ini di sini? Sebagai misal kalau negeri panas, orang dalam kepanasan, maka dia nak mengambil wudu tapi dalam masa yang sama dia niat untuk menyejukkan badannya. Jadi perkataan tabarrud ini daripada perkataan bar. Bar ini maksudnya sejuk. Jadi kalau macam di negeri seperti di negeri Yaman ini misalan, bila musim panas 44 degree Celsius, 50 degree Celsius, satu orang ini dekat padang pasir, dia bila nak mengambil wudu, dia dalam kepanasan, sambil dia mengambil wudu, dia niat aku ni nak menyejukkan badan aku. Ini biasa, betul tak? Ini adalah satu kebiasaan. Kalau kita di Singapura yang ni biasa, kita tak ada lah nak fikir pasal ni semua, sebab ini kita punya kepanasan tak sama dengan mereka. Kepanasan kita ini tidak kita tidak ketara. Tapi kalau di negeri Yaman, di Kuwait dan sebagainya, maka kepanasan mereka sangat tinggi. Jadi dia niat mengambil wudu, ada dua niat. Satu niat tabarrud, lagi satu niat mu'tabarah. Apa yang dimaksudkan dengan niat mu'tabarah? Ini yang seperti mana disebutkan tadi. Sama ada kita niat rafal hadas, asrar, ataupun kita niat nawaitu at-taharata lis-salah, ataupun kita mengatakan nawaitu ada afardul wudu. Ini dimaksudkan dengan niat mu'tabarah. Niat mu'tabarah maksudnya niat yang sah. Jadi dia niat
menyejukkan badannya dengan mengangkat hadas kecil bersama ma'an. Adakah sah yang ini, niat ini seperti ini? Maka di sini yang penulis ini dia mengatakan jaza ala sahih. Tidak ada masalah. Kalau dia niat ini bersama, dia niat ini menejukkan badan, dan dia niat ini mengangkat hadas, maka sah yang ini niat. Kalau sekiranya dia ada niat mu'tabar. Tapi kalau dia niat ini hanya menyejukkan badan, itu tidak. Itu ini tidak dikirakan ini sebagai sah. Ayo, teruskan baca. Sekarang kita stop sekejap. Kita lihat ini ibarat ini. Ini yang seperti mana tadi saya mengatakan. Tadi kita mengatakan berkenaan dengan muftakirin ila tahur, kita boleh niat wudu dengan sesuatu yang memerlukan wudu. Yang maksudnya nawaitu taharata lis-salah. Ini sah, tidak ada masalah. Sebab ini salat ini memerlukan kepada wudu. Tapi kalau dia tidak memerlukan kepada wudu, di sini Imam Nawawi ini mengatakan, apa yang ini dia mengatakan? Ma yundabu lahu wudu. Ma yundabu lahu wudu. Yani apa yang disunatkan wudu baginya. Kalau sekiranya dia niat dengan sesuatu yang disunatkan wudu baginya, seperti apa? Kakiraatin. Seperti baca Al-Quranul Karim. Satu orang ini mengatakan nawaitu taharata li qiraatil Quran. Maka ini tidak sah, sebab bacaan Al-Quran hanya mandub untuk kita ada wudu. Sebab kalau kita tak ada wudu, kita boleh baca. Kita boleh membaca Al-Quranul Karim. Sama juga kalau sekiranya seorang itu dia niat dia niat untuk misalnya membaca yang di kitab-kitab fiqh ataupun yang membaca kitab-kitab hadis, yang misalnya yakni apa saja ini amalan yang tidak diwajibkan kita, tidak diwajibkan wudu, maka tidak sah ini niat. Nah, teruskan. wajhi wa qila yakfi bi sunnatin qablahu wa lahu tafriquha ala a'da'ihi fi asah. الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه ومنه موضع الغنم. Nah, seterusnya ini penulis ini mengatakan yajibu qarnuha bi awwalil wajhi. Ini seperti mana tadi saya mengatakan berkenaan dengan masalah iktiran, kan? Diwajibkan yang ini kita qarnuha bi awwalil wajhi. Yani apabila kita basuh muka, bila air ini sampai ini kepada muka, maka kita menjatuhkan niat. Sebelum itu dia mengatakan fil asah, ini berkenaan dengan ma yundabu lahu wudu'un. Yani selepas itu ini beliau mengatakan ini fil asah. Yani kita ada apa kita mengatakan khilaf ini dalam ini perkara tersebut. Wa yajibu qarnuha bi awwalil wajhi wa qila yakfi qarnuha bi sunnatin qablahu. Yani ada pendapat yang lemah ini mengatakan dibolehkan yakni kita niat yakni wudu sebelum yakni basuh muka. Sebelum kita basuh muka kesemuanya sunnah, betul ke tidak? Basuh tangan adalah sunnah. Basuh telapak tangan sunnah. Begitu juga dengan komo-komo. Begitu juga dengan istinsyak. Yang ini ada pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sah kalau sekiranya tidak ada iktiran. Sah ini kalau sekiranya tidak ada iktiran. Akan tapi itu adalah pendapat ini yang lemah. Jadi saya rasa tidak ada masalah, ya. Kita boleh faham ini insya-Allah, ya. Dan kita dalam wudu tadi kita ada dua jenis niat. Kita ada niat ini sunnah dengan niat yang wajib. Niat yang sunnah bila kita basuh telapak tangan. Nawaitu ada'a sunnatil wudu. Betul ke tidak? Ini adalah niat ini yang sunnah, supaya kita dapat pahala yang ini sunnah. Selepas itu baru kita ada niat yang wajib. Niat yang wajib adalah apabila kita basuh muka. Jadi dalam wudu ini kita ada berapa niat? Kita ada dua niat. Nah,
Cuma di sini penulis ini qila, pendapat yang lemah ini mengatakan niat wajib bila melakukan sunnah. Yakni mereka mengatakan tidak sah, iktiran tidak wajib. Iktiran ini pada kewajipan yang pertama. Yakni mereka membicarakan iktiran ini kepada hatta benda yang sunnah, yang ada kena-mengena dengan wuduk, sudah mencukupi. Tapi ini pendapat ini adalah pendapat ini yang lemah. Sebab kalau kita lihat Mahali, dia mengatakan li'annaha min jumlatil wudu' ka ghasl kafain. Dia bilang walaupun ini benda yang sunnah, tetapi dia daripada wudu', maka boleh kita melakukan iktiran walaupun sebelum ini basuh muka. Tapi tetap mereka membicarakan tentang iktiran. Tetap ini mereka membicarakan tentang iktiran. Ini adalah pendapat qila, yang lemah. Selepas itu beliau mengatakan walahu tafriquha ala a'dha'ihi. Yakni maksudnya dia niat rafal hadas bagi tiap-tiap anggota. Basuh muka, niat rafal hadas. Basuh tangan, niat rafal hadas. Yakni tidak diwajibkan dia melakukan sedemikian. Apa yang wajib adalah satu kali saja niat. Tapi kalau satu orang ini dia pada tiap-tiap anggota yang ini dia niat ini rafal hadas ataupun tahara lis-salah, dia boleh melakukan sedemikian. Nah, selepas itu yang ini dia mengatakan fil asah, mengikut ini kepada pendapat ini yang asah. Jadi ada pendapat ada khilaf ya, pendapat yang muqabil ini mengatakan tidak dibolehkan ini baginya melakukan sedemikian. Yang kedua beliau mengatakan asani ghaslu wajhihi. Jadi kita dah habis ini membicarakan ini tentang rukun niat. Rukun ini yang kedua adalah membasuh yakni muka. Maka di sini juga ini dalam segi bahasa ya, Al-Imam Syafi'i ini dia membicarakan tentang apakah yang dimaksudkan dengan ghusl. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan farsilu wujuhakum. Maka ulama kita membezakan di antara basuhan dengan sapuan. Apa beza yang basuhan dengan sapuan? Sapuan ini dia membasahkan, manakala basuhan dia mesti ada aliran air. Itu beza yang ini di antara basuhan yang ini dengan sapuan. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang ini dia niat yang ini baik, yang ini dia nak mengamalkan sunnah. Jadi dia bila basuh muka dia ambil air yang ini yang sangat sedikit. Sebab dia nak dia nak jaga yang ini air supaya air yang ini air yang sedikit. Tetapi masalahnya bila dia ekstrim sangat nak jaga yang ni tentang air ni, sehingga kan dia pada hakikatnya tidak membasuh mukanya, dia sapu. Yang ni maksudnya kalau air tidak mengalir, tidak sah wuduk kita, walaupun muka kita basah. Walaupun yang di muka kita basah. Kita biasa dengar hadis Nabi SAW misalnya dalam kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibn Hajar misalnya menukilkan hadis yang berkenaan dengan mud. Nabi SAW ini mengambil wuduk dengan satu mud. Maka satu mud ini dia sikit lebih kurang 675 ml. Ini mungkin gelas ni. Jadi macam mana sekarang? Satu orang dia nak mengambil wuduk, dengan satu mud. Kalau kita lihat ini ibarat ini ulama kita, nanti insya-Allah Minhaj akan sebut ni, mengatakan agar dia mengambil wuduk jangan kurang daripada satu mud. Ini yang disebutkan dalam kitab fikih. Mengambil wuduk supaya jangan kurang daripada satu. Bukan maksudnya mengambil wuduk jangan lebih satu mud. Hampir ke semua kita hari ini mengambil wuduk lebih dari satu mud. Tapi ibarat dari dalam kitab fikih mengatakan jangan kurang. Minimum satu mud. Nabi SAW mengambil wuduk ini dengan satu mud. Ulama kita mengatakan, sebagian ulama kita mengatakan, benda ini kita lihat badan Nabi SAW ini tidak sama dengan badan kita. Ada sama ke tidak sama badan? Yang ni kita ada Anas radhiyallahu anhu yang dia mengatakan apabila ditanya bagaimana dengan tangan Nabi SAW, apa dia mengatakan? Dia mengatakan aku tidak pernah memegang sutera yang lebih lembut daripada tangan Nabi SAW. Yakni Nabi SAW ini badannya ini lembut, yakni kelembutan yang sangat luar biasa. Kelembutan yang sangat
yang sangat yang luar biasa. Dikatakan apabila air terkena pada badan Nabi SAW, dia spread automatically. Boleh kita bayangkan? Maka ini khususiat ke bukan khususiat? Ini kita mengatakan ini bukan semua orang ini badan seperti badan Nabi SAW. Jadi kita tidak menyamakan ini badan kita dengan badan Nabi SAW. Ini ada beza. Badan Nabi SAW seperti mana dalam Syama'il mengatakan misalan, peluhnya bau kasturi. Peluh Nabi SAW kasturi. Cuba bayang. Jadi maksudnya tidak ada bau busuk sama sekali. Jadi ini adalah perkara yang luar biasa. Dan kecantikan Nabi SAW ini lebih cantik ini daripada semua yang manusia, termasuk Nabi Yusuf AS. Ada orang menanyakan kenapa yang wanita pada zaman Nabi Yusuf AS boleh yang memotong tangan mereka melihat kecantikan Nabi Yusuf, sedangkan yang Nabi SAW ini tidak diriwayatkan. Ada orang yang dilihat Nabi SAW terpotong yang tangannya. Maka ulama kita mereka mengatakan kecantikan Nabi SAW diiringi dengan haibah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan haibah kepada Nabi SAW, yang mana orang kalau lihat dia orang geron. Itu bezanya. Itu sebab Anas ini mengatakan idza ra'ahu dalam daibai man ra'ahu badihatan haba. Barang siapa kalau tak pernah lihat Nabi SAW, badiha maksudnya satu orang tak pernah lihat Nabi, badiha, tiba-tiba dia lihat Nabi SAW, ada haibah. Nampak tak? Habahu, yakni haibah yang ini maksudnya khauf, ketakutan. Cuba bayangkan, yakni satu orang tak pernah lihat Nabi SAW, tiba-tiba dia lihat Nabi SAW, terus ini dia macam kecantikannya diiringi dengan ketakutan. Sehingga kan ada riwayat satu orang wanita ini dia nak jumpa Nabi SAW, tak pernah jumpa Nabi SAW. Jadi dia nak jumpa. Jadi dia tanya mana Rasulullah. Satu orang ini mengatakan itu. Yang ini dekat dalam masjid Nabi SAW ini tengah duduk kurfusa. Ini kurfusa ini kita ada hadis yang dalam Syama'il. Kurfusa duduk begini. Apa? Duduk ini begini. Yang ini dia riwayatkan Nabi SAW tengah duduk kurfusa dekat dalam masjid. Dan wanita ini apa lihat terus menggeletar dia. Terus ini dia menggeletar. Yang ini haibah yang ini seperti itu, yang ada pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ini badannya tak sama dengan badan kita, kecantikannya tak sama dengan kecantikan selain ini daripadanya. Jadi apabila dia mengambil wudu, Nabi SAW ini mukjizat. Apabila yang ini dia meletakkan air ke atas mukanya, apa jadi kepada air? Air ini automatic spread. Boleh faham? Jadi kalau kita lihat ini misalan hadis yang mengatakan dia mengambil wudu dengan satu mud, kita boleh faham. Satu mud ini 3 kali basuhan, bukan 1 kali basuhan. Ada orang jadi kemuskilan, macam mana ini saya nak ambil wudu macam ini? Ya salam. Cuba ya ni. Susah. Kita boleh, tapi kalau kita sapu. Ada orang cakap, okey saya boleh. Lihat ini bagaimana cara dia ambil wudu. Yang ni dia ambil wudu dia sikit begini dia. Akhirnya dia sapu muka dia. Akhirnya ini dia sapu yang ini muka. Dia sapu yang ini mukanya. Nabi SAW yang ini dia tidak menyapu muka. Macam mana yang ini kita tahu dia tidak menyapu muka? Sebab sahabat-sahabat dah standby yang ini nak ambil dia punya sisa wudu. Jadi bila dia basuh muka dia yang ini keluar air. Sebab sahabat yang ini yaqtatilun. Yang ini mereka berebut antara satu dengan yang lain. Satu orang Quraisy musyrikin, nama dia Suhail. Ini dalam Hudaybiyah. Ini dia dihantar. Suhail tak saya nama dia. Yang dia hantar untuk jumpa Nabi SAW dekat Hudaybiyah. Lepas tu bila dia balik kepada Abu Sufyan dan musyrikin ini, mereka menanyakan, jadi apa engkau mendapati ini mereka, apa keadaan mereka sekarang? Dia mengatakan, demi Allah yang ni aku biasa jumpa dengan kerajaan Rom dan Parsi. Tetapi dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. So, ini satu apa yang dia mengatakan, masya-Allah, dalam kitab-kitab sirah ini ke semua. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat satu orang mencintai seseorang seperti sahabat-sahabat Nabi mencintai ini Nabi SAW. Mereka bagaimana? Dia mengatakan apabila dia mengambil wudu, nampak dia cakap pasal wudu. Mereka berebut dengan satu dengan yang lain untuk mendapatkan sisa daripada wudu yang jatuh daripada mukanya, sehingga tak satu titik pun jatuh di atas ini muka bumi. Jadi kalau kita bayangkan macam mana Nabi SAW boleh membasuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, sapu kepala 3 kali,
basuh kaki 3 kali dengan satu mud dan basuhan, maka ini kita mengatakan, seperti mana ulama kita mengatakan, Syekh Tahan sebagainya, mereka mengatakan ini adalah khususiat ini bagi Nabi SAW. Kebiasaan ini badan kita ni kasar, badan kita ni kita letak air tak bergerak, betul? Air stop. Jadi apa kita mengatakan, itu daripada ini perbezaannya. Jadi maksud daripada basuhan adalah air ini mesti mengalir. Penulis mengatakan asani raslu wajhihi, dan dia mengatakan ma baina manabiti ra'sihi wa muntaha lihyaihi. Selepas itu ini dia mensyarahkan ini berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan wajah. Maka dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia adalah daripada ujungnya ni, ini kita mengatakan rambut ini di sebelah atas ini sampai kita punya dagu, panjangnya, dan daripada telinga yang ni ke telinga, daripada telinga yang ni ke telinga. Cuma ada perkara yang ni saya nak membicarakan, insyaAllah sebelum kita berhenti. Antum nak kena concentrate sikit, sebab ada orang ini dia salah faham tentang masalah ini. Taib, kita mengatakan boundary muka ya, tidak ada masalah, dia daripada ujung sini sampai ujung sini, sini sampai sini. Akan tetapi diwajibkan kita melebihkan sedikit. Wajib ini, bukan sunnah. Ini bukan masalah sunnah ya. Sebab ada orang salah faham, dia mengatakan sunnah. Kita harus faham ya, kita nak kena melebihkan dia punya boundary, melebihkan sedikit. Hukum melebihkan wajib. Hukum melebihkan wajib. Ini maksudnya bila kita basuh muka, kita mesti memastikan air sampai membasuh sedikit rambut sini. Sedikit rambut ini harus wajib dibasuh, dan sebahagian daripada telinga wajib dibasuh. Wajib ke tidak wajib? Wajib. Sama juga boundary kat sini, semua wajib ini kita membasuh. Jadi maksudnya bukan kita membicarakan basuh hanya boundary saja. Kita nak kena melebihkan boundary. Melebihkan boundary kenapa? Sampai kepada keyakinan yang kita telah basuh muka. Sebab ini muka kita ini tak ada line ini merah yang menunjukkan okey ini boundary kamu. Macam mana kita nak sampai kepada keyakinan? Kita nak kena melebihkannya. Tanpa melebihkan, kita tak dapat sampai kepada keyakinan. Jadi antum perlu tulis ini, kaedah ini sangat penting, dan antum hafal ni. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kalau talib ilm ini, bagi saya wajib hafal kaedah ini. Kalau orang belajar fikih, wajib ini hafal ini kaedah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini kaedah sangat penting sekali. Apa maksudnya? Ma la yatimul wajibu illa bihi, yakni sesuatu perkara yang mana tanpanya kewajipan tidak dapat dilaksanakan, maka ia menjadi wajib. Jadi apa maksudnya di sini? Sekarang kita tidak dapat sampai kepada keyakinan melainkan kita melebihkan basuhan boundary. Betul ke tidak? Boleh faham insyaAllah ya? Kita tidak dapat sampai kepada keyakinan melainkan kita membasuh sebahagian daripada apa yang lebih daripada boundary. Kalau tidak, kita akan berada dalam keadaan syak, maka tidak sah kita punya wudu. Maka disebabkan kita memerlukan yang ini kepada keyakinan ini, dan ia hanya dapat dilaksanakan dengan kita membasuh sebahagian daripada tempat tersebut, maka basuhan itu menjadi wajib. Boleh faham insyaAllah? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Taib, ada orang ini dia keliru kat sini. Dia mengatakan ni sunnah saja. Kenapa dia mengatakan sunnah? Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan tub'azu ummati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sebab Nabi mengatakan umatku dibangkitkan dalam keadaan muka bercahaya dengan tangan bercahaya sebab daripada asaril wudu, dan Nabi mengatakan digalakkan kamu menambahkan. Jadi dalam sunat-sunat wudu kita mengatakan disunatkan kita melebihkan. Betul ke tidak? Bila kita basuh muka disunatkan kita melebihkan. Ini adalah kelebihan lebih daripada kelebihan. Maksudnya ini adalah kelebihan lebih daripada kelebihan yang kita telah membasuh daripada kewajipan. Maka kita nak kena membezakan apa yang wajib dan apa yang sunnah. Boleh insyaAllah? Boleh faham insyaAllah? Jadi ini adalah daripada perkara yang kadang-kadang boleh berlaku, ini kesilapan. Wallahu alam, ini bisawab.
bukan suatu perkara yang tidak aslinya. Kita berhenti di sini dulu Yang lain semua Mawdi'ul Ghamam, dia mengatakan tahdhif. Ini semua adalah bahagian ini apa kita mengatakan dalam mazhab Syafi'i, semua ini daripada wudu. Dahi, begitu juga dengan bahagian ini di sini. Adalah daripada wudu. Ya. Saiban ini semua adalah daripada wudu. Nah, ini daripada wudu. Nanti insya-Allah ini minggu depan kita akan sambung dan kita akan membicarakan insya-Allah. Ada sedikit khilaf ini berkenaan dengan tahdhif. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhtim bis salihati amalan wa ajrin Allah ya karim. Bi fadli subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Alhamdulillah.